Orang yang menjadikan anak-anak mereka itu penghafal Al-Quranul Karim, Masya Allah, tuan-tuan, mak bapak dia akan dipakaikan dengan mahkota daripada syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersinak-sinak mahkota tersebut. Dan tuan yang dirahmati Allah sekalian, mulia orang yang hafal Quran. الكريم وآله وأصحابه كرام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد ونشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. ثم أقول رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. قال الله سبحانه وتعالى في تنزيله: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. صدق الله العظيم. ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي فأعطني محبتك ومغرفتك يا أرحم الراحمين. Alhamdulillah, yang pertama-tamanya kita merafakkan kesyukuran kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana dengan limpah kurnia serta dengan rahmatnya, alhamdulillah, pada malam ni kita masih lagi diberikan keizinan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk dapat bersama-sama di dalam rumah Allah Ta'ala ini. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ianya akan diterima pada sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Tuan-tuan perempuan dirahmati Allah sekalian, kita meneruskan lagi pembacaan kitab Adab Sulukil Murid yang dikarang oleh Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad rahimahullah ta'ala pada ibarat yang berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid daraini amin. Dia kata summa innal hasada, dia kata kemudian dia kata sesungguhnya hasad itu
Tuan-tuan puan-puan dirahmati Allah sekalian, kita masih membincangkan soal berkenaan dengan hasad. Dan ini semua adalah penyakit-penyakit yang ada pada hati, yang menghalang seseorang daripada dia mendapatkan ma'rifah, daripada dia mendapatkan petunjuk daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seseorang yang nak mendekatkan diri kepada Allah, hendaklah dia mensucikan jiwa dia. Tuan-tuan, tu syarat orang yang nak berjalan pada jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalaulah dia nak mendekatkan diri kepada Allah, tapi dalam keadaan dia tidak mensucikan dirinya, tuan-tuan, maka dia akan terhalang kerana dia adalah orang yang fasik. Kerana tu disebut di dalam kitab Kifayatul Mubtadi, ulama kata, orang yang mempunyai Islam, kemudian dia ada iman tetapi dia tidak ada ihsan. Dan tuan, dia Islam, dia beriman, bukan kata dia tak percaya, dia percaya. Cuma tidak ada ihsan. Dan tuan, ihsan ni adalah mensucikan dirinya daripada segala sifat-sifat yang mazmumah, daripada sifat-sifat yang buruk. Dan tuan, dia tak ada yang tu. Bila dia tak ada yang tu, maka orang ni tergolong dalam golongan orang fasik. Tuan-tuan, siapa dia orang fasik? Yakni orang yang sering melakukan dosa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tuan, orang yang nak berjumpa dengan Allah, orang yang nak berjalan pada jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, dia hendaklah mensucikan hati dia, jiwa dia kepada Allah Ta'ala. Sebab tu dia kena tahu dan dia kena faham, kalau dia berjalan pada jalan tasawuf, bukanlah bermakna amalan dia berlain daripada orang. Dan tuan, bila dia berjalan pada jalan tasawuf, bukan kerana dia mendapatkan benda yang pelik-pelik, bukan dia. Kerana tu perkara ni ditegur oleh Al-Imam Al-Qushairi di dalam karangan beliau yang bernama Risalah Al-Qushairiyah. Tuan-tuan, Al-Imam Al-Qushairi dia karang kitab Risalah Al-Qushairiyah. Antara tujuan dia nak menegur sebahagian daripada orang yang beramal. Bila mana dia beramal, maka dia nakkan perkara-perkara yang luar biasa. Kemudian bila dia beramal, dia duk berasa macam dia berada pada alam yang lain. Tuan-tuan, padahal kita beramal ni tujuannya tathhirul qalbi. Tu tujuan dia. Tujuan dia adalah untuk mensucikan hati kita, sehinggalah kita mendapatkan ma'rifah, mendapatkan petunjuk dari Allah Ta'ala. Dan kerana tu Allah Subhanahu wa ta'ala sebut esok-esok ni, bila nak jumpa dengan Allah Ta'ala, modal dia. Dan tuan, modal nak jumpa dengan Allah Ta'ala, Allah Ta'ala kata, yaumun la yanfa'u malun wala banun, kata Allah. Kamu akan sampai, kamu akan jumpa hari di mana anak penak dan juga harta tidak memberikan manfaat, kata Allah. Dan lalu nak jumpa dengan Allah, apa modal dia? Harta dah tak terpakai, anak penak pun dah tak terpakai,
Tuan-tuan, maka apa dia modal nak jumpa dengan Allah? Maka Allah Ta'ala kata, illa man atallaha biqalbin salim. Kecuali, kata Allah, dia datang kepada Allah biqalbin salim, dalam keadaan hatinya suci bersih, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuan-tuan, jadi nak habaq kat kita, nak beritahu kat kita, orang yang nak mendapatkan tempat pada sisi Allah, nak menjadi orang yang istimewa pada sisi Allah, dia kena mensucikan hati dia, kena sucikan jiwa dia pada Allah. Dan tuan, maka yang kita baca ni salah satu daripada penyakit hati, iaitulah hasad. Dan tuan, hasad ni bahaya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, riwayat daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu wa arda, dan hadis ni dibawa oleh Al-Imam Ibnu Asakir rahimahullahu ta'ala. Dan tuan, bahana daripada hasad ni, maka disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka tuan-tuan, terjadilah pembunuhan pertama kali di atas dunia antara Habil dan Qabil. Tuan-tuan, kita semua tahu cerita ni, macam mana, ringkas ceritalah, sebab kita dah tahu benda ni. Tapi disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini adalah kerana bencana daripada hasad dengki. Dan tuan, dia mencetuskan pembunuhan yang pertama berlaku kepada Habil dan Qabil. Dan tuan, bila mana Qabil punya korban tak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, manakala korban Habil diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bila mana Qabil punya cita-cita tak sampai, tuan-tuan, dia nak menikah dengan adiknya Habil yang lebih cantik rupa parah dia. Tuan-tuan, dia nak memiliki itu. Tuan-tuan, maka kerana sifat dengki ini berlakulah pembunuhan yang pertama sekali di atas muka bumi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tu bencana, bahana daripada hasad dengki. Maka kata Imamul Haddad, thumma, kemudian dia kata, innal hasada, sesungguhnya hasad, dia kata, qad yakunu ala umurid dunia. Kadang-kadang dia berlaku kepada perkara-perkara dunia. Dan tuan, perkara dunia ni lah yang banyak manusia akan hasad kepada orang lain. Dan tuan, kita dah habaq sebelum ni, untuk apa kita hasad kepada orang? Sedangkan bila mana orang tu diberikan nikmat oleh Allah Ta'ala, ini menunjukkan bahawa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengkehendaki orang tersebut mendapatkan nikmat daripada sisi dia. Dan tuan, tiba-tiba kita pergi hasad dekat dia. Dan tuan, tiba-tiba kita berasa macam tak puas hati dengan dia. Dan tuan, hasad ni makna apa hasad? Hasad ni dia berasa tak puas hati, satu. Yang kedua, hasad ini dia nak supaya orang tersebut tidak lagi mendapatkan nikmat yang dia dapatkan. Tuan-tuan, ni orang yang hasad ni, dia tak senang hati, kemudian dia nak supaya nikmat tu tak boleh ke orang ni. Berbeza dengan ghibtah. Tuan-tuan, dia ada satu lagi yang menyerupai dengan hasad, namanya ghibtah. Tuan-tuan, ghibtah ni dia lagu mana? Ghibtah, dia hanya sekadar tak puas hati dengan orang tu, tetapi dia tak sampai kepada peringkat nak supaya nikmat itu tak dapat kepada orang tersebut.
Tuan-tuan ni hasad ni besar. Orang jahat hasad ni. Kerana tu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-hasadu ya'kulul hasanat. Orang yang hasad ni segala kebaikan dia musnah. Tuan-tuan, dia sembahyang, musnah sembahyang dia. Tuan-tuan, dia sedekah, musnah sedekah dia. Apa pun juga kebaikan yang dia buat musnah. Kerana apa? Dia ada hasad, dengki kepada orang lain. Tuan-tuan, pasal apa? Besar macam tu sekali hukuman pada orang yang hasad ni. Tuan-tuan, kerana kata Imamul Haddad rahimahullahu ta'ala, kerana orang ni seolah-olah macam dia tak bersetuju dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, maka dia adalah musuh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dia kata Imam Al-Haddad, qad yakun ala umurid dunia. Kadang-kadang hasad tu mai kepada perkara-perkara keduniaan. Kal jahi, seperti pangkat, wal mali, dan juga seperti harta. Tuan-tuan, ada orang yang dia dapat pangkat, ada orang naik pangkat, kita tak senang dengan dia. Wal mal, dan juga orang yang diberikan harta pun kita tengok orang ni kaya, orang ni lebih senang daripada kita, maka kita pun iri hati kepada orang tersebut. Dan maka orang yang iri hati ni, orang yang hasad ni, seolah-olah macam dia tak bersetuju dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kata Imam Al-Haddad, wa hiya asgharu min ayyuhsada 'alaiha. Dia kata ini merupakan sekecil-kecil benda untuk dihasadkan kepadanya. Tuan-tuan, kita nak hasad perkara dunia. Tuan-tuan, perkara dunia ni kecil. Tuan-tuan, dunia ni kecil, halus sangat-sangat. Kerana tu, tuan-tuan, disebut oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam hadisul qudsi. Tuan-tuan, dalam hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala kata apa kepada dunia ni? Wahai dunia, orang yang menjadi hamba kepadaku, aku perintah kamu mengikuti dia. Tuan-tuan, di dalam hadis qudsi, maknanya orang yang mencari Allah Ta'ala, maka dunia akan mengikuti dia. Tuan-tuan, akhir apa ni, dunia akan datang pada dia. Sebab tu kata Nabi SAW, man aradal akhirah, siapa-siapa yang mengkehendaki kehidupan akhirat, maka nescaya dunia akan mengikuti dia. Tuan-tuan, dunia ni dia kecil sangat. Bahkan disebut oleh Nabi SAW, ad-dunya mal'unah. Dunia ini dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, dunia ni dia dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Habis itu siapa dia yang tak dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala? Dua golongan. Tuan-tuan, yang pertama, muta'abbid billah. Dia mengabdikan diri kepada Allah. Itu pertama. Yang kedua, az-zakirina lillah, iaitulah orang yang senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, jadi tak padan lah. Tuan-tuan, tak padan kalau dia nak dengki, nak iri kepada orang dengan perkara-perkara dunia. Sebab itu kata Imamul Haddad, wahiyya asghar min ayyuhsada 'alaiha. Ini benda yang kecil untuk dihasadkan kepada dia. Tuan-tuan, kerana tu kita dibenarkan hasad pada dua perkara. Dibenarkan. Tuan-tuan, kata Nabi SAW, hasad ni diharamkan melainkan pada dua perkara. Yang ni boleh. Tuan-tuan, pasal apa dua perkara ni kita boleh nak iri? Pasal apa dua perkara ni boleh nak berlumba?
Kerana dua perkara ni besar nilaian dia pada sisi Allah. Kalau boleh berlumba dengan dua benda ni, tuan-tuan, apa dia? Yang pertama, orang yang diberikan harta oleh Allah, dia menginfakkan harta pada jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, orang yang infak harta ni pahala dia berpanjangan. Berpanjangan, tuan-tuan. Dia bagi kepada ma'had tahfiz, dia beri kepada orang mengaji agama, dia beri kepada orang yang memerlukan. Tuan-tuan, selama mana kebaikan itu berjalan, selama itulah dia mendapatkan kebaikan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana tu dalam hadis Nabi SAW ada pahala yang berterusan sampai bila-bila. Dan apa dia? Sedekatun jariyatun, sedekah yang terus mengalir. Tuan-tuan, Masya Allah, no? Banyaknya pahala orang yang bila dia infakkan harta pada jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, sebagai contohlah, dia beri kepada orang yang hafal Al-Quran misalnya. Tuan-tuan, orang yang hafal Quran ni, dia disebut sebagai hamalatul Quran, orang yang membawa Al-Quranul Karim. Tuan-tuan, Masya Allah, nak cerita kelebihan orang hafal Quran ni, pernah pada zaman Nabi SAW. Cerita ni ada dekat dalam kitab At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran yang dikarang oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Dan orang yang mahir Quran, orang yang hafal Quran, pernah pada zaman Nabi SAW, bila nak dikebumikan dua orang sahabat Nabi ni, dan nak dikebumikan dia, nak dimasukkan dia dalam lahat ni. Kemudian sebelum turun ni, Nabi tanya, antara dua orang ni mana yang lebih mahir Al-Quran? Nabi tanya. Dan siapa dia yang lebih mahir Al-Quran? Maka sahabat-sahabat mengisyaratkan kepada salah seorang daripada dua jenazah ni. Sahabat tunjuk, dia ni ya Rasulullah yang mahir Al-Quran. Tuan-tuan, dengan tangan Nabi yang mulia, Nabi kata apa? Turunkan dia dulu. Tuan-tuan, apa maksud daripada perbuatan Nabi ni turunkan dia dulu? Tuan-tuan, maksudnya orang yang hafal Quran, mahir Al-Quran adalah orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana tu, orang yang boleh menjadikan anak-anak mereka penghafal Al-Quran. Tuan-tuan, tapi tuan-tuan jangan paksa lah. Jangan paksa, kan? Kalau nak didik masa mula-mula hari tu, kalau umur dah 17, kalau umur dah 18, setakat habak boleh. Setakat habak boleh. Abang lepas SPM ni tak nak pergi Darul Quran ke hafal Quran, setakat tu boleh. Jangan tuan-tuan pergi paksa dia. Abang lepas ni hafal Quran. Tak boleh. Hafal Quran ni dia minat dan dia mesti kena hadap Al-Quran. Jangan. Kawan saya hafal Quran dululah, kami masa di Ma'had Tahfiz. Datang kawan saya sampai pukul 2 pagi, 3 pagi. Nak hafal tak masuk-masuk, tak masuk-masuk. Bayang tengok kan. Dan kadang-kadang kita dah hafal elok dah, esok tasmih dengan tok guru. Dan tasmih elok dah tasmih. Tuan-tuan dah hantar tasmih lupa. Tuan-tuan, penyakit orang hafal Quran ni dia lupa. Bila mana dia tidak mengulang Al-Quran. Jadi tuan-tuan, orang yang hafal Al-Quran ni, kata guru saya lah, dia kata apa? Tuan-tuan, dia kata orang hafal Quran ni dia kena terima
sampai mati dia kena mengulang Al-Quranul Karim. Tuan-tuan, sebab tu tak boleh paksa lah. Jangan paksa. Abang lepas ni pergi tahfiz. Kita pergi paksa dia. Paksa tak menjadi. Tak jadi. Pasal benda ni dia kena berteleku lama. Dia kena duduk lama. Jadi kalau nak suruhlah ni yang kecil-kecil ni tu, tuan-tuan tanamkan mereka minat untuk hafal Al-Quranul Karim. Maka Nabi sebut orang yang menjadikan anak-anak mereka itu penghafal Al-Quranul Karim, Masya Allah, tuan-tuan, mak bapak dia akan dipakaikan dengan mahkota daripada syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersinak-sinak mahkota tersebut. Dan tuan yang dirahmati Allah sekalian, mulia orang yang hafal Quran. Jadi orang yang menginfakkan harta pada orang-orang yang macam ni, tuan-tuan, tercapai dia menjadi seorang yang hafal Al-Quran disebabkan daripada harta kita. Tuan-tuan, kata Nabi SAW, tidak mengurangkan sedikit pun daripada kebaikan yang dilakukan oleh orang tersebut kerana infak daripada harta kita. Tuan-tuan, Masya Allah, tabarakallah. Jadi kata Nabi SAW, kalau adalah orang yang infakkan harta dia pada jalan Allah, maka kamu kena iri dengan dia. Dan tu pasal apa? Dia dapat kebaikan. Setiap kali dia infakkan harta, benda tu jariyatun. Dia jadi berterusan mendapat kebaikan daripada sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, masya-Allah, sebab itu kata Nabi SAW, ni'mal mal fi yadi salihin. Sangat baik, kata Nabi, kalau harta ni boleh ke tangan orang-orang yang saleh. Tuan-tuan, pasal apa? Orang saleh dia akan infak harta dia pada jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, kalau ada orang macam ni, kita kena iri dengan dia. Supaya kita pun boleh jadi macam dia. Itu pertama. Yang kedua, kata Nabi SAW, yang boleh hasad, iri dekat dia, bila mana satu orang yang Allah beri ilmu kepada dia, lalu dia memanfaatkan ilmu tersebut. Tuan-tuan, orang yang macam ni pun diberikan kebaikan yang banyak daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Maka kata Imam Al-Haddad, qad yakun ala umuri dunia kal jahi wal mali. Kadang-kadang hasad itu berlaku pada perkara dunia. Kal jah, seperti orang yang dapat pangkat, kita iri dengan dia. Wal mal, dan juga orang yang diberikan harta pada dia, maka kita pun iri hati pada dia. Tuan-tuan, kita jangan iri, sepatutnya kita doakan dia. Tuan-tuan, disebut di dalam kitab Nasaih Ad-Diniyah wal Wasaya Al-Imaniyah. Tuan-tuan, dekat dalam tu ada satu hadis yang mana, tuan-tuan, Masya Allah, tuan-tuan, untuk apa kita iri? Kalau kita iri, kita hasad dengan orang, maka kebaikan akan musnah. Ini merugikan kita. Tuan-tuan, patutnya orang yang dapat nikmat ni, tuan-tuan, kita buat apa? Kata Nabi SAW, doakan kebaikan-kebaikan untuk dia. Tuan-tuan, bila mana dia doakan kebaikan kepada orang yang mendapatkan nikmat daripada Allah Ta'ala, maka malaikat yang membawa rahmat ni, dia kata apa? Wa anta kazalik. Ya Allah, ni malaikat doa untuk kita. Allah. Dan malaikat ni dia tak reti apa, melainkan yang dia reti hanya beribadat kepada Allah. Ketika mana Nabi SAW
pi ke Baitul Ma'mur dalam peristiwa Isra dan juga Mi'raj. Dan Nabi masuk ke Baitul Ma'mur. Dan Nabi masuk dalam tu, Nabi tengok dan Nabi cerita. Nabi cerita. Dan bacalah dalam kitab Tuhfatul Muhtaj yang dikarang oleh Syekh Daud Al-Fatani rahimahullahu ta'ala. Dia cerita secara tuntas berkenaan dengan Isra dan juga Mi'raj. Dan Nabi masuk dalam Baitul Ma'mur. Dan malaikat ni, Masya Allah, Nabi kata, malaikat ni kalau dia berdiri, dia akan terus berdiri. Terus berdiri, dia takkan rokok dah. Melainkan bila mana dia diperintah oleh Allah rokok, baru dia rokok. Dan kalau dia rokok, dia tak akan i'tidal. Melainkan Allah Ta'ala suruh dia i'tidal, baru dia i'tidal. Patutnya malaikat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan orang yang mendoakan sahabat dia yang dapat nikmat ni, tuan-tuan amalkan benda ni, datang kebaikan pada kita. Tuan-tuan, saya jamin tu pasal apa? Kita beramal dengan benda ni. Guru kita pun duk ajar benda ni lah. Tuan-tuan, datang kebaikan pada kita, Masya Allah. Tuan-tuan, tengok kawan kita naik pangkat, doa untuk dia. Mudah-mudahan Allah memberkati dia. Mudah-mudahan dengan dapat pangkat ni, dia semakin dekat dengan Allah Ta'ala. Tuan-tuan, tak ada iri langsung, tak ada hasad langsung. Tuan-tuan, nanti malaikat akan kata kepada orang yang doa ni, wa anta kazalik, kamu juga demikian, kamu juga demikian, kamu juga akan dapat yang sama daripada Allah, bahkan lebih baik daripada orang tersebut. Tuan-tuan, tapi dengan syarat kita jangan ada iri hati, jangan hasad dengan orang. Tuan-tuan, untuk apalah kita hasad dengan orang, sedangkan semua perkara itu telah pun ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk seseorang. Tuan-tuan, tu dari segi kerohanian, dari segi medis, dari segi klinikal, dari segi perubatan pula. Tuan-tuan, ni saya tak pandai dalam bab perubatan. Saya bukan doktor. Tuan-tuan, kan saya pernah cakap dulu kan dalam kuliah, kalau kereta rosak, hantar di fomen. Jangan hantar dekat ustaz kan. Kalau hantar dekat ustaz, dia jadi merapu sekali kan. Dia letak tangan dia lagu tu, dia baca lebih kurang, dia kata apa? Kereta hang ni perasa kena santau pasal. Kereta kena santau. Tak haru kan. Jadi kita jumpa tu biar kena dengan orangnya. Al-Imam Malik rahimahullahu ta'ala, Imam Malik, dia kata, kalau aku nak minta hujan diturunkan oleh Allah, aku akan berjumpa dengan wali-wali Allah. Tapi kalau aku hendak mengeluarkan fatwa, kalau aku nak bincang soal ilmu, aku akan pi kepada ilmuwan, aku akan pi kepada ulama, kata Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Dan tuan, jadi nak jumpa tu biar kenal lain. Kan? Kereta rosak, pomen. Kalau sakit, doktor. Kalau bab agama, kita ada asatizah, kita ada ustaz-ustaz kita yang mendalami ilmu-ilmu agama. Dan baik. Ni yang saya dengar daripada apa? Daripada radio IKIM. Tuan-tuan, Ejaz balik ni Ejaz dalam kereta buka radio IKIM. Masya Allah, macam-macam info kita boleh dapat, macam-macam perkara bermanfaat kita boleh dapat. Ni dak, dia pergi buka radio klasik. Ini buka dah. Bila larut malam, seorang berdiri, aku duduk. So, tuan-tuan, buka IKIM. Hiburan pun yang menepati syarak nasyid apa semua. Kemudian dia ada perbincangan ilmiah. Masya Allah, bagus. Yang saya dapat ni, maklumat yang saya nak sebut ni,
daripada IQ. Tuan-tuan, dari segi medis, dari segi perubatan, orang yang suka iri hati, dengki pada orang, tuan-tuan, dia akan menyebabkan tubuh badan seseorang itu jadi tak sihat. Terutamanya dia punya rentak jantungnya tidak akan sekata. Dan bila benda ni lama, dia layan lama benda ni, tuan-tuan, dia akan mengakibatkan orang ni, dia punya kesihatan dia akan terjejas. Tuan-tuan, apa yang kita rasa ketika mana kita iri dekat orang? Darah naik. Kita iri dekat dia. Tuan-tuan, darah naik, kita duk rasa macam berpeluh tiba-tiba. Tuan-tuan, ini benda-benda yang tak elok untuk kesihatan tubuh badan kita. Dia elok lagu mana tubuh badan ni? Tenang. Dia elok kita ni relax. Itu elok untuk tubuh badan kita. Jadi tuan-tuan, puan-puan dirahmati Allah sekalian, kecil sangat kata Imam Al-Haddad untuk dia hasad kepada orang pada perkara-perkara dunia. Tuan-tuan, sepatutnya bila orang tu dapat nikmat, tadahkan tangan kita, kemudian berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, untuk kita hakis rasa benci, rasa iri, rasa hasad pada satu orang, tuan-tuan, kita nak kena banyak buat pertemuan mahabbah dengan orang tersebut. Dan juga saling bertukar-tukar hadiah dan saling memberikan salam. Tuan-tuan, ni diajak oleh Nabi SAW. Nak hakis hasad ni, tuan-tuan, makin kita iri dengan dia, makin kita jumpa dia, salam dengan dia, peluk dia. Kerana kata Nabi SAW, Nabi kata, nak tak aku tunjukkan pada kamu, kata Nabi, bila kamu buat perkara ni, maka kamu akan tahabbtum, kamu akan saling berkasih sayang, kata Nabi. Tuan-tuan, kalau kita nak jaga hubungan kekeluargaan, buat benda ni. Nak jaga hubungan sesama sahabat handai, tuan-tuan, jaga benda ni. Nabi kata, nak tak aku tunjuk pada kamu, kamu buat benda ni, tahabbtum, maka kamu akan saling berkasih sayang, kata Nabi SAW. Tuan-tuan, apa dia benda-benda tersebut? Tuan-tuan, yang pertama sekali, afsyus salam, berikanlah salam pada orang. Tuan-tuan, sebarkan salam. Tuan-tuan, sebarkan salam, berikan salam. Kata Nabi, beri salam kepada orang yang kamu kenal dan juga orang yang tidak kamu kenali. Beri salam pada dia. Tahabbtum, kamu akan berkasih sayang, kata Nabi. Satu. Yang keduanya, saling memberikan hadiah. Tuan-tuan, berikan hadiah. Ada apa yang kita masak, beri kat jiran. Tuan-tuan, ada apa-apa nikmat sikit, kongsi dengan orang. Tahabbtum, maka kamu akan berkasih sayang, kata Nabi. Tuan-tuan, kemudian Nabi kata apa? It'amut ta'am, berikanlah makan kepada orang, belanja orang makan. Tuan-tuan, belanja orang makan. Tahabbtum, maka kamu akan berkasih sayang, kata Nabi SAW. Tuan-tuan, bila kita berkasih sayang ni, tak ada lah penyakit ni. Penyakit hasad ni tak ada. Bahkan kita akan redha dengan sahabat kita, bahkan kita akan mendoakan dia. Tuan-tuan, tadi kita sebut, bila dia doakan saudara dia yang dapat nikmat, malaikat ni dia pun angkat tangan kepada Allah, wa anta kazalik, kamu pun dapat benda yang sama, bahkan lebih baik lagi daripada sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kata Imam Al-Haddad rahimahullah ta'ala lagi, bal yanbaghi laka an tarhama man ibtuliya biha. Dia kata, bahkan dia kata, hendaklah engkau an tarhama, kamu kena rasa kesian, man ibtuliya
biha, siapa yang diuji dengannya. Tuan-tuan, diuji dengan apa ni? Diuji dengan nikmat dunia kepada dia. Tuan-tuan, orang yang diberikan kesenangan, ujian daripada Allah. Orang yang diberikan nikmat dunia yang banyak adalah apa dia? Ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, macam mana ujian ni? Bila mana dia berasa senang, dia tak pernah berasa susah. Tuan-tuan, kadang-kadang orang yang diberikan kesenangan ni, dia payah nak bersyukur pada Allah. Kadang-kadang dia lalai daripada Allah Subhanahu wa taala kerana harta yang dia perolehi. Dan tuan, perkara ni disebut oleh Allah Taala. Allah Taala kata, bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Bahkan kamu lebih suka dengan kehidupan dunia berbanding dengan kehidupan akhirat yang lebih kekal, kata Allah Ta'ala. Kadang-kadang bila dah senang sangat ni, nak apa semua boleh, nak apa semua kita dapat. Kadang-kadang dunia ni melalaikan kita. Pangkat pun macam tu juga. Tuan-tuan, bila dah duduk kat atas, bila dah jadi orang besar ni, kadang-kadang orang pun takut dengan dia. Tuan-tuan, orang takut dengan dia. Kadang-kadang nak tegur pun, macam tak kenal dia orang besar. Contoh, tuan-tuan, maka kata Imamul Haddad, patutnya kamu bukan iri kat dia. Patutnya kamu tarhama mani batuliya biha. Patutnya kamu kesian kerana dia sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan keduniaan tersebut. Maka bila kamu tahu dia sedang diuji oleh Allah Ta'ala, tuan-tuan jangan buat main. Bila kita dah berada pada zon selesa, jangan buat main-main. Qarun dulu dia selalu bermunajat dengan Allah Ta'ala. Qarun dulu selalu dia berhubung dengan Nabi Allah Musa alaihi salam. Tapi bila mana dia diberikan harta, dia ada kekayaan, tuan-tuan, dia dah lupa dah yang sebelum ni dia munajat dengan Allah. Dia lupa pada Nabi Allah Musa yang mendoakan dia. Tuan-tuan, bahkan dia kata apa? Dia kata, aku buat bisnes ni, aku buat apa yang aku buat ni datang daripada kepandaian aku sendiri. Tuan-tuan, pasal apa? Dia duduk kat zon selesa tu. Tuan-tuan, kerana dia nak apa sahaja dia boleh dapatkan. Tuan-tuan, orang ni sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kehidupan ni senang pun ujian, susah pun adalah ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bila mana kamu tahu itu ujian, tahmadallaha, hendaklah kamu bersyukur pada Allah. Patutnya kita syukur. Tuan-tuan, bukannya kita iri pada orang tu, syukur dengan Allah. Pasal apa? Alladzi afaka minha, kerana engkau tidak diuji sebagaimana orang tersebut. Kita tak diuji. Ni kita ni duit mungkinlah. Tuan-tuan banyak duit, saya lah contoh. Duit lebih kurang je kan. Contoh. Lebih kurang je. Lah ni mungkin boleh mengajar lagi. Duk teringat lagi nak mengajar, nak apa. Tuan-tuan, kalaulah saya buka bisnes tu jadi besar. Kan? Bisnes pula masyuk kata orang kan. Orang niaga kata masyuk. Masuk ni niaga ni. Tuan-tuan, tiap-tiap hari Isnin telefon Tok Imam, malam ni tak dan berasa nak mengajar malam ni. Tak dan dah nak mengajar. Dia duk kira hal tu je lah. Duk kira hal tu. Mengajak ni kira dah tak ada dah. Maka kata Imamul Haddad, patutnya tahmadallaha, kamu bersyukur dengan Allah
alladhi afaka minha, kerana engkau diselamatkan daripadanya. Wa qad yakunu ala umuril akhirati kal ilmi was salahi, dan kadang-kadang hasad itu dia boleh mai juga ala umuril akhirat, kepada perkara-perkara akhirat, kal ilmi, seperti ilmu, wassalah, dan juga amal saleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tuan, golongan yang berjalan pada jalan Allah Taala juga, mereka tidak selamat dan terancam dengan sifat hasad ni. Dan tuan, ada orang yang diberikan ilmu, ada orang yang diberikan pada dia boleh melakukan amal saleh dengan begitu banyak kepada Allah. Kadang-kadang orang pun boleh hasad kepada orang-orang yang diberikan ilmu dan juga beramal saleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tuan, apapun juga kita pakat-pakat jaga hati kita. Mudah-mudahan kita diselamatkan daripada segala mihnah ujian ini, dan mudah-mudahannya juga kita adalah orang yang diterima pada sisi Allah Subhanahu wa taala. Untuk ibarat yang ni nanti kita akan terang pada pertemuan yang akan datang insya-Allah. Yang baik datang daripada Allah Subhanahu wa taala, yang tidak baik datang daripada kejahilan diri saya sendiri, walaupun hakikat kedua-duanya datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana ma akhtana wa ma ta'ammudna wa ma asrarna wa ma a'lanna wa ma anta a'lamu bihi minna. Antal muqaddim wa antal muakhir, la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam.